Selamat petang, salam sejahtera. Ada orang tweet di ruangan tweet, mereka kata, langkah Zahid menjadikan Ismail Sabri Yaakob semakin terdesak. Apa yang berlaku sebenarnya? Semua orang kuat Ismail Sabri jatuh berguling dalam pembersihan UMNO. Wow, ini satu pendedahan yang menggerunkan kita semua, yang memang membuatkan kita semua terkejut. Ini adalah satu perkara yang sudah pernah aku katakan sebelum ini. Aku telah ulas bahwa Zahid Hamidi walaupun telah pun berjanji tidak mahu menjadi Perdana Menteri pada awal bulan Oktober ini, tapi nampaknya langkah-langkah yang disusun oleh Zahid Hamidi kini memperlihatkan seakan-akan yang sebaliknya pula akan berlaku. Semua orang kuat Ismail Sabri jatuh berguling dalam pembersihan UMNO. Saudara-saudara yang mengikuti perkembangan PRU 15, langkah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengetatkan sendiri prosedur pemilihan calon dalam kalangan pemimpin parti itu dalam pilihan raya umum ke-15 bertujuan membersihkan mereka yang tidak sehaluan dengannya. Pada masa yang sama, beliau melihat setengah pemimpin itu lebih rapat dengan pesaingnya yang lebih popular, yaitu Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sumber dalaman UMNO berkata, Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional juga mahu membersihkan pemimpin UMNO yang dilihatnya lebih mesra dengan parti-parti gabungan Perikatan Nasional PN. Untuk masa panjang, ia menjadi jaminan kepada Zahid untuk memastikan Ismail Sabri tidak memiliki sokongan kuat sekiranya mahu bertanding merebut jawatan Presiden Parti. Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan juga berhasrat kepada jawatan Presiden, Timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri, tapi belum menunjukkan sebarang taringnya. Sebagai permulaan, beliau bertanding dulu di Parlimen, kata sumber kepada Agenda Daily. Sebab itu, katanya, sejumlah menteri daripada UMNO dalam Kabinet Ismail Sabri Yaakob dan yang pernah berkhidmat bersama kerajaan PN sebelum ini tidak disenaraikan sebagai calon UMNO yang akan diumumkan. Sumber itu merujuk kepada krisis apabila kumpulan Zahid mahu menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri suatu ketika dahulu. Tetapi semua menteri daripada UMNO dalam Kabinet Presiden Bersatu itu menolaknya. Ketika itu, katanya, kecaman dibuat oleh beberapa pemimpin kanan UMNO, termasuk menteri-menteri berkenaan, terhadap langkah diambil Zahid, sehingga menimbulkan persepsi buruk terhadap beliau. Justru adalah sepatutnya mereka tidak dicalonkan dalam PRU 15 kali ini, kata sumber tersebut lagi. Ditunjukkan satu senarai nama pemimpin UMNO yang dikatakan akan digugurkan dan sudah tular di media sosial. Sumber berkenaan berkata ada yang betul. Senarai itu membabitkan 5 menteri, 3 timbalan menteri dan seorang veteran UMNO. Mereka ialah Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar yang juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Selangor P095 Tanjung Karang dan Tan Sri Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia P026 Ketere. Senarai itu juga mengandungi nama Datuk Seri Sahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan P003 Arau, Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi P155 Tenggara, dan Datuk Halimah Muhammad Siddiq, Menteri Perpaduan Negara P156 Kota Tinggi. 3 timbalan menteri pula ialah Datuk Zahidi Zainul Abidin, Komunikasi dan Multimedia P001 Padang Besar, Datuk Mastura Muhammad Yazid, Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas P067 Kuala Kangsar, dan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, Perumahan dan Kerajaan Tempatan P08
Maran. Dua lagi yang berada dalam senarai itu ialah Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, penyandang kerusi P073 Pasir Salak, dan Datuk Seri Muhammad Salim Muhammad Sarif, pengerusi Risda P127 Jempol. Semua senarai itu bagaimanapun tidak dapat disahkan sehingga pengumuman sebenar dibuat. Namun mereka dilihat sebagai penyokong lantang Ismail Sabri dan disifatkan mempunyai hubungan rapat dengan Gabungan Perikatan Nasional yang membantu membentuk kerajaan sebelum ini. Sahidan dalam kenyataan ringkas di Facebooknya malam tadi mengesahkan tidak dicalonkan, dan serentak itu bekas Menteri Besar Perlis berkenan menutup semua bilik gerakan BN di kawasan Parlimen Arau yang diwakilinya sejak 2013 lalu. Sementara, Anwar pula hari ini mengesahkan beliau tidak dijemput untuk hadir pada majlis pengumuman calon Barisan Nasional malam ini. Mengenai satu lagi senarai pengganti kepada nama-nama yang digugurkan itu, sumber berkenan yang namanya turut disenaraikan sebagai calon di salah satu kawasan parlimen di Johor berkata, ada yang benar tapi semua kemungkinan boleh berlaku sehingga hari penamaan calon. Ditanya mengapa Tok Hassan berdiam dalam soal pengguguran calon-calon berkenan, sumber itu berkata, timbalan Presiden ada berbincang tetapi keputusan terletak di tangan Presiden Parti. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, yang lebih mengejutkan ialah Khairi Jamaluddin, menteri yang paling berjaya dalam kabinet pada waktu pandemik, turut tidak disenaraikan sebagai calon di Negeri Sembilan. Belum diketahui apakah nasib sebenar Khairi Jamaluddin. Sekiranya Khairi Jamaluddin tidak mendapat tempat untuk kerusi parlimen kali ini, memang agak ketara. Pengguguran ini adalah satu proses pembersihan UMNO yang mana-mana yang rapat dengan Ismail Sabri Yaakob yang berpotensi menyokong Ismail Sabri Yaakob semasa pemilihan UMNO pada masa akan datang sudah digugurkan atau mahu digugurkan. Adakah ini strategi atau langkah yang kita boleh sebut sebagai langkah Zahid Hamidi untuk mempertahankan jawatan Presiden UMNO seterusnya untuk mengintai pula peluang mahu menjadi Perdana Menteri? Kalau itu terjadi, kita berharap semoga semua orang benar-benar sedar dan berhati-hati ketika mengundi. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.